Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bagi memberkati program pada petang ini, bersama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah sebagai pembuka program. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Melalui tontonan secara live di Facebook UTM Library Kuala Lumpur. Selamat menonton kepada semua yang turut serta, tidak kira di mana anda berada. Penonton sama ada di rumah, di mana-mana saja anda berada ya. Penonton yang ada, saya percaya terdiri daripada alumni UTM, pelajar UTM, kursus eksplorasi maklumat terutamanya, perpustakaan UTM, staf-staf UTM sama ada berada di Kuala Lumpur atau di Johor Bahru, penulis-penulis cerpen serta jemputan luar. Selamat datang ke program Bicara Karya Perpustakaan UTM Kuala Lumpur bersinergi bersama Persatuan Alumni UTM. Okey, untuk makluman semua, program Bicara Karya ini adalah satu platform di mana disediakan oleh perpustakaan untuk penulis ataupun seseorang untuk mengupas dan membicarakan buku. Maklumat tersurat dan tersirat akan dirungkai untuk dikongsi bersama penonton. Okey, jadi baiklah bersama dengan kita hari ini Dr. Irwan Abu Bakar yang merupakan alumni UTM tahun 1972. Betul Doktor? Betul ya? Betul. Saya tak ada lagi Doktor dah masuk universiti Doktor. Ya, betul. Diploma. Okey, Alhamdulillah. Ini merupakan kali kedua beliau sudi berkongsi buku di platform Bicara Karya ini. Yang pertama tahun lepas ni Prof, lepas berkenaan dengan buku Meja 17 dan insyaAllah pada petang ini beliau akan berkongsi berkenaan dengan buku Kata Baku. Ya. Okey, di sini saya bacakan sedikit biodata mengenai penyampai. Okey, Irwan Abu Bakar atau Dr. Irwan Abu Bakar bin Wan Abbas dilahirkan pada tahun 1951 di Segamat, Johor. Beliau bersekolah rendah dan menengah di Segamat serta mengikuti kursus tingkatan 6 untuk 4 tahun. Untuk 4 bulan di English College Johor Bahru, Johor. Kemudian beliau telah berpindah untuk mengikuti kursus diploma dalam bidang kejuruteraan mekanik di Maktab Teknik Kuala Lumpur. Kini dikenali sebagai Universiti Teknologi Malaysia, UTM Kuala Lumpur. Selepas itu beliau telah melanjutkan pelajaran di United Kingdom untuk mengikuti kursus Bachelor of Science, Mechanical Engineering dan PhD Bioengineering. Beliau merupakan profesor di Jabatan Kejuruteraan Bioperubatan, Fakulti Kejuruteraan Universiti Malaya sehingga Januari 2018. Kini beliau telah bersara sebagai profesor dan dilantik sebagai Research Associate di jabatan yang sama. Beliau mempromosikan konsep whole brain thinking sebagai jurutera yang terlibat secara aktif dalam bidang sastra. Beliau telah menerbitkan pelbagai karya sastra dan pernah memenangi beberapa anugerah sastra tempatan. Di samping itu, beliau diiktiraf di Malaysia sebagai pengasas kegiatan sastra cyber atau e-sastra Melayu. Portal sastra ini dilanggani penulis dari pelbagai negara terutamanya Indonesia. Kalau kita tengok sedikit biodata ni sangat hebat orangnya ya. Biasa saja. Petang ini buku yang bertajuk Kata Baku, satu tajuk yang unik dan menjadi tanda tanya apa benda buku Kata Baku ni kan. Jadi sebelum memulakan program kepada penonton saya percaya ramai penonton di Facebook Live UTM Library Kuala Lumpur yang sedang menonton sekarang ini ingin mengajukan soalan atau pendapat, boleh type di komen Facebook Live UTM Library Kuala Lumpur. Kami akan bacakan soalan yang dikemukakan pada penghujung program nanti insyaAllah. Beri kami peluang untuk bertanya dahulu, selepas ini kepada penonton-penonton yang lain pun boleh bertanya juga melalui medium Facebook tersebut. Baiklah penonton semua. Bagi memulakan bicara, kira-kira soalan pertama lah kepada doktor. Apa itu kata baku? Bagaimana buku ini boleh terhasil? Dipersilakan doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih pada pihak Perpustakaan UTM yang mengundang saya sekali lagi untuk bercakap dalam program seperti ini.
Sebenarnya kami banyak beraktiviti di portal, di laman web sekarang ni. Walaupun dalam bidang sastra, saya dari tahun 2002 telah memulakan kegiatan sastra yang aktif dalam bidang di portal dan tidak di akhbar atau media-media cetak biasa. Jadi kami ada portal kami yang khas, dan dalam tahun 2017 gitu, persatuan saya yang dinamai Persatuan E-Sastra Malaysia telah bersatu dengan beberapa persatuan sastra lain di luar negara ASEAN, iaitu Indonesia, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam. Jadi 5 negara ini membentuk satu pertubuhan yang dinamai Gabungan GAKSA, Gabungan Komunitas Sastra Cyber atau GAKSA. Jadi melalui GAKSA kami adakan portal, kami berinteraksi di portal, kami berinteraksi di grup-grup WhatsApp, dan akhirnya kami membuat beberapa program untuk menerbitkan karya tulisan penulis dari 5 negara ASEAN itu. Dan salah satu projeknya ialah penulisan cerpen. Dari situlah bermulanya, di mana penulis-penulis dari 5 negara ini menghantar cerpen mereka, kami kumpulkan dan kami terbitkan dalam bentuk buku. Setakat ni kita dah terbitkan 2 buku cerpen, dan buku kata baku ini ialah buku cerpen GAKSA yang pertama. Yang pertama. Macam mana kami dapat kata baku? Biasanya antologi ni kita ambil tajuk salah sebuah cerpen. Salah sebuah cerpen yang ada dalam buku tu, kita akan ambil sebagai tajuk antologi. So, salah satu cerpen dalam buku ini ialah cerpen saya. Cerpen saya yang saya buat dalam bentuk matematik sikit. Tajuk dia campur tolak darab bagi. Dalam bahasa Melayu kan, kalau kita kata, oh saya sudah ambil semua perkara, aku dah kira campur tolak darab bagi kan. So, tajuk cerpen saya itu ialah campur tolak darab bagi. Dengan menggunakan simbol, plus, tambah, kurang, darab, bagi. Apabila kami nak terbitkan buku ini di Indonesia, pihak Indonesia tidak mahu menerima tajuk yang menggunakan simbol matematik itu. Sewaktu kami memohon ISBN kan, nombor, mereka tak mahu terima. Jadi budak-budak Indonesia telah berpakat dan mereka susun semula. Kalau you tengok ni, you tengok ada tanda kali, campur, bagi, tolak. Betul. So dalam bahasa Indonesia itu dipanggil kali, tambah, bagi, kurang. Kalau diambil 2 huruf pertama, ka tu kali, ta tu tambah, ba tu bagi, ku tu kurang. So mereka buat tajuk buku ini kata baku, berasaskan tajuk asal cerpen saya campur tolak darab bagi. Itu asalnya. Dan kami menerbitkan buku ini di Indonesia dan diterbitkan di Banten. Banten itu ialah pusat bagi GAKSA, Gabungan Komunitas Sastra Cyber yang kami bentuk untuk 5 negara. Kami ada beli sebuah rumah di Banten, Indonesia, di Kota Cilegon. Rumah itu sekarang kami bangunkan sebagai Rumah Sastra ASEAN. So, dari situ mereka beroperasi. Dan kata baku ini merupakan salah sebuah buku pertama yang kami terbitkan di Banten. Buku lain ialah kami dah terbitkan 7 buah antologi puisi dan 2 buah antologi cerpen. Lebih kurang begitu. Saudari Huda. Okey. Mungkin Prof boleh terangkan sikit apa yang terkandung dalam buku kata baku ni, Prof? Kata baku ini biasa, dia sebuah antologi cerpen dan dia mengandungi cerpen-cerpen yang dihantar oleh ahli-ahli GAKSA dari 5 buah negara kepada kami dan kami nilai dan kumpulkan. Dalam buku ini ada 16 buah cerpen yang ditulis oleh 14 orang penulis dari 5 negara. 14 penulis dapat 16 cerpen sebab 2 orang dari penulis itu menghasilkan 2 cerpen. Saya menghasilkan 2 cerpen dan seorang lagi penulis
saudara Jabir dari Brunei menghasilkan 2 cerpen. Yang lain menghasilkan 1 cerpen seorang. So kita ada 14 penulis dengan 16 cerpen. Dan saya nak bagi tahu jugalah, atas kerjasama ahli-ahli kita, percetakan buku ini sebenarnya ditaja oleh salah seorang ahli itu. Ditaja, dia bayar semua kos percetakan dan kita edarkan buku ni pada penulis-penulis secara percuma. Dan saya nak ucap terima kasihlah pada saudara yang berkenaan, tapi dia tak bagi sebut nama dia, siapa sebenarnya yang bernama, tapi dia bayar kos percetakan ni. Bagus sekali atas minat dia terhadap penerbitan di peringkat ASEAN ini. Mungkin beliau pun sedang menonton tu, Doktor. Barangkali dari Brunei Darussalam ya. Saya telah promosikan program ini kepada kelima-lima negara dan ahli-ahli kita besar. 5 negara tu negara mana, Doktor? Yang saya sebutkan tadi, negara ASEAN, Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia dan Thailand. Ya. So buku ini mengandungi cerpen yang ditulis oleh penulis dari 5 negara yang berkenaan dia. Okey. Alright, saya pun ada buku ni. Alhamdulillah. Yeah. Prof ada, maaf ya Prof, saya rasa lebih mudah saya menyebut Prof daripada doktor tu Okay, ya. Okay, Prof ada menyumbang kepada perpustakaan UTM Kuala Lumpur sebanyak 3 buah. Jadi selepas ini kepada yang berminat untuk meminjam tu dialu-alukan untuk meminjam ada 3 naskah yang disumbangkan oleh Prof kepada UTM Library Kuala Lumpur. Terima kasih Prof. Sama-sama. Okey, jadi seterusnya ada lebih kurang 16 cerpen antologi cerpen yang ada dalam buku ni. Mungkin boleh Prof ceritakan salah satu cerpen yang boleh dirungkai sikit ke berkenaan dengan cerpen yang telah dibuat tu, Prof? Barangkali saya sebutkan cerpen saya lah agaknya sebab berdasarkan tajuk buku ini tajuk cerpen itu ialah Campur Tolak Darab Bagi. Sebenarnya cerpen ini yang saya kumpulkan 16 buah ini dia tema dia pelbagai. Tema dia pelbagai tapi kebanyakannya mengenai masalah semasa masyarakat kita. 2 daripada cerpen itu bercerita tentang latar luar belakang. Misalnya cerpen Karim yang pertama itu dia bercerita tentang kehidupan di United Kingdom, di Canada, di England dan sebagainya. Dan cerpen yang terakhir kebetulan bercerita tentang kisah di Mekah dan Madinah. Itu cerpen yang berjudul Mustajabnya Lidah di Mu'tazam. Itu bercerita tentang dia punya wataknya pergi ke Mekah dan Madinah dan sebagainya. Selain daripada itu, ceritanya ialah cerita latar tempat masing-masing. Yang Singapura latarnya kebanyakan Singapura, yang Malaysia latarnya Malaysia, Indonesia begitu. So lebih kurang latarnya ialah masyarakat setempat dan menarik cara-cara mereka ceritakan. Bagaimana tentang cerpen Campur Tolak Darab Bagi ini, saya ialah mengesahkan cerita biasa. Cerpen saya ialah cerita kisah apa yang berlaku pada masa ini. Kita ada 2 orang pemuda, tak tahu nama dia, tapi seorang ber-t-shirt merah dan seorang ber-t-shirt hitam. Mereka duduk di meja di restoran dan mereka menghadap handphone masing-masing. Yang baju merah tengok handphone dia, yang baju hitam tengok handphone dia. Dan kadang-kadang mereka senyum, ketawa, kadang-kadang mereka berkerut muka, kadang-kadang. So, di sebelah meja mereka duduk di meja 17. Meja 17 itu nama novel saya, meja 17. So, 2 pemuda ini duduk di meja 17. Kebetulan di meja 19, sebelah mereka ada seorang perempuan. Dan perempuan ini dia macam pejuang sosial itu. Dia seorang yang sangat berminat tentang perjuangan sosial dan dia heran tengok budak ni duduk semeja, tak berbual, tak bercakap, macam mana nak berinteraksi. So perempuan ini pergi ke meja 17 dan salah satu sebab dia marah sebab dia pun minat meja 17, dia nak duduk meja 17 tak dapat. Dia datang meja 17 tu dah ada 2 pemuda ni, tapi
Sebab dia marah, dia kata engkau dua orang pemuda umur lebih kurang 17 tahun duduk semeja dan tidak berinteraksi antara satu dengan lain. Masing-masing menghadap telefon. So pemuda baju merah itu kata, oh kami berinteraksi. Kami berinteraksi antara satu dengan lain. Tapi dia kata, macam mana engkau tak berbincang? Salah satu konsep interaksi ialah kita tengok mata dan kita bercakap. Dia kata, rupanya perempuan ni dia pandai juga teori-teori interaksi ni. So basicnya, engkau tengok mata kawan kau, engkau bercakap, itu interaksi. Tapi apa yang kau buat, engkau tengok telefon. So pemuda berbaju merah tu kata, oh kami berinteraksi tapi kami tak boleh bercakap berpandang mata begitu sebab kami kena tengok telefon. Sebab benda yang kami bincang itu serius. Perempuan tu kata, macam mana pula engkau berinteraksi tengok telefon? Kalau berinteraksi kena berhadap. So lelaki tu kata, macam mana kami nak berbincang tidak menengok telefon sebab benda yang kami bincangkan ini serius. Lalu dia tunjukkan perempuan itu rajah yang sedang dia bincangkan. Dia tunjuk ini. Kami sedang bincangkan ini. So macam mana kami tak tengok telefon? Macam mana kami nak bincang guna mata dan perkataan? So bila perempuan itu nampak gambar rajah matematik yang kompleks itu, dia pun tergamam dan naik malu. Itu ceritanya lebih kurang. Sebab itu saya cadangkan tema atau tagline program ini ialah sastra matematik, iaitu isu-isu matematik pun kita boleh tulis dan jadikan sebuah cerpen yang menarik seperti itu. Ya, lebih kurang. Okey, Prof. Itu salah satu intipati daripada 16 cerpen yang ada, Prof. Tambah tolak kali bahagi. Nak tajuknya pun memang formula matematik gitu. Okey. Yang seterusnya, Prof. Setelah ditengok juga kan bahasa buku yang ada dalam buku kata baku ni agak tinggi kan, bahasa-bahasa sastra tu. Apa komen Prof untuk sekiranya ada yang nak macam orang-orang biasa yang nak membaca, bagaimana? Apa komen ataupun pendapat Prof tentang gaya bahasa, lenggok dan sebagainya berkenaan dengan kompilasi antologi cerpen ini? Kita sedang membaca 16 buah cerpen yang ditulis oleh 14 penulis yang berlainan. Seperti biasa, setiap penulis ada style mereka sendiri. Ada penulis yang mau terus kepada cerita. Misalnya saya lebih minat bercerita. Tapi ada penulis yang suka memberikan latar, menceritakan apa yang berlaku di sekitar dan sebagainya. So, style penulisan berbeza-beza dan bahasa juga berbeza-beza. Sebab penulis-penulis ini kebanyakannya penulis yang matang. Mereka telah mencapai tahap yang tinggi dan kita perlulah memahami bahawa untuk mengikuti karya-karya sastra yang baik, kita perlu membiasakan diri kita dengan bahasa-bahasa yang seperti ini. Dan kalau kita melompat dari seorang penulis ke seorang penulis yang lain, kita dapati style mereka memang berbeza. Cara mereka menyampaikan cerita memang berbeza. Dan bahasa mereka juga berbeza. Terutama sekali buku ini sebab ditulis oleh orang dari 5 negara. Kami tak ubah bahasa. So yang Indonesia tu bahasanya mirip ke Indonesia. Kecuali kalau ada perkataan-perkataan yang jadi lucah tu kita tukarlah. Ada juga bahasa-bahasa Indonesia bila dia tulis biasa tapi bagi kita lucah. Yang tu kita tukar. Tapi biasanya we let it be. Bahasa asal yang ditulis oleh orang Indonesia, orang Brunei, orang Thailand, orang Singapura kita kekalkan kerana salah satu cita-cita kita ialah untuk membentuk bahan-bahan bacaan yang ditulis dalam bahasa ASEAN untuk difahami oleh orang-orang ASEAN supaya satu masa nanti akan wujud bahasa Melayu ASEAN yang boleh difahami oleh semua masyarakat dari 5 negara ASEAN itu. Itu salah satu tujuan kami. Okey. Betul lah, daripada 5 negara cara penulisannya
masing-masing ikut cara masing-masing Prof. Yeah. Alright Prof. Buku ni Prof. Impak penghasilan buku kepada masyarakat sekeliling. Sebab ni dah merangkumi negara ASEAN ni. Apa pandangan Prof berkenaan dengan impak buku ni kepada mungkin yang akan membaca selepas ni? Saya sangat gembira sebab kami telah tubuhkan persatuan yang dinamai GAKSA, Gabungan Komunitas Sastera ASEAN. Gabungan Komunitas Sastera ASEAN. Komunitas tu pun bahasa Indonesia. Bagi kita community lah. Gabungan Komuniti Sastera ASEAN. Bermaksud kita sedang menggabungkan para penulis dari 5 buah negara, dan pada masa yang sama saya berpakat dengan rakan saya di Banten, di Cilegon, untuk menubuhkan sebuah syarikat yang kami namakan GAKSA Enterprise. GAKSA Enterprise ini ialah sebuah syarikat yang kegiatan utama ialah menerbitkan buku-buku. Dan kami dapati dengan menerbitkan buku di Indonesia, kami dengan mudah dapat menyebarkan karya-karya penulis pelbagai negara ASEAN ke 5 negara. Itu penting. Bagi kita hendak menjual buku kita di Indonesia tidak begitu mudah. Jika saya terbitkan di Malaysia dan saya nak cuba edarkan di Indonesia, tidak begitu mudah. Tapi sekarang buku-buku saya minta GAKSA Enterprise terbitkan. GAKSA Enterprise mereka terbitkan di Indonesia dan boleh saja hantar ke Malaysia, ke Brunei dan ke Singapura dan sebagainya. Jadi buku saya yang terbaru, kumpulan cerpen juga. Saya namakan Osteointegrasi. Osteointegrasi dalam proses penerbitan. Itu pun kami terbitkan di Banten, Indonesia oleh syarikat GAKSA Enterprise. So kesannya sangat bagus sebab dengan mudah rakyat dari ke-5 buah negara boleh mendapatkan buku ini dan boleh membaca buku ini tanpa banyak halangan. Itu salah satu pandangan saya. Dan apa kesannya pada masyarakat? Kami berpendapat bahawa dengan menyebarkan tulisan oleh penulis dari 5 negara yang berbeza kepada masyarakat dari 5 negara, kita akan dapat merapatkan lagi hubungan antara masyarakat-masyarakat dalam 5 negara ini. Kenapa? Kerana saya dapati bahawa kita banyak benda kita bergaduh. Misalnya dengan Indonesia, semua benda kita nak bergaduh kecuali bidang sastra. Kalau kita aktif dalam bidang sastra, kita pergi ke Indonesia, orang Indonesia datang ke Malaysia, tidak ada pergaduhan. Kita sentiasa dalam friendly terms. Sama-sama buat persembahan dan sebagainya. Selain dari sastra, kita banyak tak setuju nak bergaduh satu sama lain. So, itu kesannya. Kita mengharap kita dapat wujudkan persahabatan antara 5 negara ini melalui bidang sastra, dan barangkali satu hari nanti kita boleh tubuhkan sebuah negara baru yang dibentuk oleh 5 negara yang berkenaan. InsyaAllah. Okey, baik Prof. Alright, kepada penonton-penonton sekiranya ada sebarang soalan, boleh kemukakan soalan di komen Facebook UTM Library Kuala Lumpur. Okey, sangat dialu-alukan soalan anda semua. Bukan senang kita nak panggil Prof sekiranya ada apa-apa yang nak bertanya ataupun apa-apa yang hendak memberi pendapat pun tak ada masalah. Boleh memberi pendapat di ruangan tersebut. Okay, insyaAllah kami akan ajukan maklumat berkenaan kepada Prof. Okey Prof, berkenaan dengan cerpen antologi cerpen ni, selain sebab tadi Prof ada maklum 5 negara apa semua kan, banyaknya cerita yang seronok-seronok. Ada tak kesukaran dalam menghasilkan buku kata baku ni? Cabaran lah kiranya, ada ke Prof? Biasa saja, tak ada cabaran. Cabarannya cuma kami nak dapatkan cerpen itu tidak begitu mudah, dan kami nak pilih cerpen yang bagus dan sesuai tidak begitu mudah. Tetapi setelah cerpen itu dihasilkan, saya bertindak sebagai penyelenggara. Saya kompilasikan cerpen itu dan saya buat editing di mana sesuai, dan saya hantar ke Cilegon, Indonesia. Mereka buatkan covernya, mereka buatkan typeset dan mereka cetak di sana.
percetakan di Indonesia juga kosnya lebih murah dari Malaysia, so itu menyelesaikan satu masalah lah. So tidak banyak masalah. Tapi satu saya nak terangkan untuk orang-orang UTM, nama saya sebenarnya ialah Wan Abu Bakar. Kalau you cari apa graduate dari UTM bernama Irwan Abu Bakar, tak ada. Nama saya ialah Wan Abu Bakar. IR tu ialah engineer. Jadi sewaktu saya mula menulis, saya menulis di bawah nama Wan Abu Bakar, nampak tak begitu glamour. Saya mencari nama pena. Saya cuba sana, cuba sini, tapi saya tengok IR engineer tu sesuai pula. So saya buat Dr. Irwan Abu Bakar. Itu nama pena saya. Nama sebenar saya ialah seperti yang saudari sebut tadi, ialah Wan Abu Bakar bin Wan Abbas. Begitu. Okey, Prof. Okey, untuk makluman kan seperti mana maklum tadi, kita ada penonton daripada program kursus eksplorasi maklumat perpustakaan UTM. Mungkin kepada tidaklah tertumpu kepada pelajar sahaja. Mungkin ada juga staf kita ke yang berminat untuk menulis cerpen, Prof. Apa nasihat Prof? Yang berminat untuk menulis cerpen dan mungkin kita tak ada basic, cuma kita suka untuk menulis. Bagaimana Prof? Sebab cerpen ni mungkin ada kalau kita nak kata bukan SOP lah, dia punya cara tulisannya tu kan Prof? Macam mana Prof? Ya, betul. Semua genre karya ada sistem-sistem basicnya. Kalau kita nak menulis puisi, ada basic dia. Nak nulis novel, ada basic dia. Nak menulis cerpen pun ada basic dia. Dan ilmu-ilmu asas tentang penulisan ini boleh kita baca dengan mudah di dalam buku, di dalam internet. Tapi secara umumnya, sebuah cerpen itu dalam 2,000 perkataan begitu, 2,000 perkataan. Tapi hari ini kita dah ada cerpendek, cerita pendek yang pendek. Itu dalam 500 hingga 1,000 perkataan, 500-600 perkataan. Lepas tu orang buat cerita pendek yang kontot. Cerita kontot itu 100-200 perkataan dah jadi cerpen. Jadi roughly begitu. Kita ada certot, ada cerpendek, ada cerpen. Apa pun kita boleh buat. Dan asasnya sama. Cerpen itu apa yang ada? Kita kena ada intronya, kita ada ceritanya, dan kita ada conclusionnya. So, 3 bahagian. Intronya, apa yang kita nak bentangkan. Suasana masyarakatnya macam mana. Apa isunya. Itu intronya. Kemudian kita bagikan ceritanya. Apa yang kita nak ceritakan. Dan setelah kita ceritakan konflik, mesti ada konflik di dalam cerita itu. Setelah kita terangkan apa konfliknya, maka kita berikan penutupnya. Penutupnya ialah penyelesaian paragraf, beberapa paragraf terakhir yang kita panggil penutup. Penutup ada 2 jenis. Satu, kita terangkan apakah masalahnya. Satu cara lagi, kita biarkan persoalan itu tidak kita jawab, kita biar pembaca sendiri yang mengagak apa yang akan terjadi. Sebaik-baiknya kita boleh fikirkan latarnya dulu sebelum buat cerpen. Misalnya dalam buku Kata Baku ini ada latar yang berbeza. Macam saya katakan tadi, ada sebuah cerpen sebenarnya itu science fiction. Cerpen yang bertajuk Pegun, itu Pegun. Cerpen yang tajuk Pegun oleh saudara Ikhwan Rusli itu berbeza dengan yang lain. Sebab dia sebuah science fiction. Dia bukan sebuah cerpen yang biasa. Science fiction jarang ditulis dalam bentuk cerpen. Biasanya ditulis dalam bentuk novel. Tapi saudara Ikhwan Rusli menulis cerpen berasaskan science fiction ini. Dia menceritakan bagaimana sebuah senjata baru Pegun dibangunkan dan Pegun itu dibawa oleh orang-orang Melayu ke Melaka ke tahun 1511. Sebab tu Portugis hendak menyerang Melaka dan mereka gunakan senjata moden ini untuk menewaskan Portugis. Itu satu khayalan dia. Sebenarnya ada dua benda yang difikirkan orang. Satu, kalau kita melakukan time travel,
kita tidak boleh ubah apa yang sedang berlaku. Tapi ada juga pakar-pakar science fiction yang menyatakan kalau kita buat time travel, kita boleh pergi dan ubah keadaan di situ sehingga seluruh kehidupan di dunia selepas itu akan berubah. Dan saudara Ekhwan Rosli telah memilih untuk mengubah apa yang berlaku. Dia bawa senjata pegun yang baru dibina itu, yang sangat moden, pergi ke tahun 1511 dan kalahkan Portugis. Itu salah satu khayalan-khayalan yang boleh saudara rumuskan sebagai cerpen. Di samping itu, banyak orang bercerita tentang masyarakat, hubungan anak, ibu dan bapa. Misalnya dalam cerita oleh Sujatawi. Sujatawi ini dia satu-satunya penulis bukan Melayu di dalam cerpen ini, di dalam antologi ini. Beliau juga menulis sebuah cerita yang baik tentang hubungan antara ayah, ibu dan seorang anak perempuannya, bertajuk Gulai Siput Daun Kaduk. Ini dia menceritakan apa yang berlaku antara ayah, mak dan anak. Saudara Sujatawi juga membuat satu cerita dan pandangan yang bagus tentang apa yang berlaku. So, apa-apa saja di sekeliling saudara, saudara boleh ambil dan jadikan cerpen. Terus terang saya katakan bahawa cerpen saya kebanyakannya ada mengandungi kisah yang benar di dalamnya. Sama ada pengenalannya itu benar dan saya fiksionkan akhirnya, atau akhirnya itu cerita benar tapi saya fiksionkan awalannya. So, kebanyakan saya mendapat idea begitu. Of course, ada juga tadi cerpen-cerpen saya ini, kalau orang tahu awalnya benar pun akhirnya benar, iaitu pengalaman hidup yang betul itu saya tuliskan sebagai cerpen. Orang baca, orang ingat fiction, tapi sebenarnya bukan fiction tapi betul. Itulah cara kita nak menulis cerpen. Dapatkan idea, lihat apa yang berlaku di sekeliling, kita khayalkan macam mana nak buatkan introduction dia menarik supaya orang baca, dan bagaimana nak membuat conclusion dia menarik supaya orang berpuas hati setelah orang baca. Bagaimana saya buat? Cerpen-cerpen saya biasanya saya akhirkan dengan sesuatu yang memeranjatkan. Orang tak sangka begitu jadinya. Itu salah satu cara untuk menghasilkan cerpen yang baik. Lebih kurang begitu ya. Okey. Dalam sambil-sambil Prof cerita tu lebih kurang 2-3 dah cerpen yang Prof beritahu berkenaan dengan pegun. Lepas tu yang Prof buat sendiri berkenaan dengan tabah tolak darab bahagi. Dan Sujata Gulai Siput Daun Kaduk gitu kan. Cuma ada satu tajuk ni, perempuan-perempuan di perpustakaan, Prof. Boleh terangkan sikit ke berkenaan dengan tajuk ni? Ya, ada sebab ada nama perpustakaan di situ. Perempuan perpustakaan ini agak menarik. Dia ditulis oleh seorang pemuda dari Indonesia. Nama dia nama dia saya kenal dia sebagai Mirza, Mirza. Tapi dia tulis M Sastro Mojo gitu nama pena dia. Nama dia sebenarnya Mirza, dan dia graduate dari pesantren dan dia rajin menulis, dan cerpen dia ini berbeza dengan cerpen-cerpen lain yang ada intronya, konfliknya dan endingnya. Dia hanya bercerita tentang dia kata, engkau sekarang berada di dalam perpustakaan, engkau duduk kat situ kan, engkau tengok tak lelaki yang depan meja tu. Cuba engkau tengok jari-jari lelaki tu, apa yang dia sedang buat. Lelaki ni lebih kurang kerani lah di perpustakaan itu. Dan di samping lelaki itu, engkau tengok di depan, di belakang ada 4 wanita. Dan dia ceritakan 4 wanita itu. Wanita ini begini orangnya, macam mana dia kenal wanita ini. Wanita kedua ni begini orangnya dan bagaimana dia kenal wanita ini. Wanita yang ketiga begini, wanita keempat, dan dia ceritakan keempat-empat wanita ini. Dia kata kau baik-baik sebab lelaki yang di meja itu suka usik punggung wanita ini. Dan baik-baik dia kata jaga sampai ujungnya sangat memeranjatkan. Siapakah 4 wanita itu?
hubungannya dengan lelaki yang bercerita kepada kita itu. Sangat menarik. Kena baca sendiri ya. Kena baca sendiri. Endingnya surprise. Dia hanya menceritakan 4 orang wanita yang berada di dalam perpustakaan diperkenalkan kepada pembaca oleh seorang lelaki yang berada di perpustakaan itu selalunya. Ya. Itu lebih kurang. Okey, baik Prof. Kiranya perpustakaan tak lekang di buku Prof Ya betul. Betul. Dan menarik sekali, cerita itu agak menarik ya. Okey, baik. Kita tengok ada soalan ke daripada penonton? Sebelum tu ada juga sedikit kata-kata daripada penonton ni Okey, daripada Hanisa Nordin. Saya just baca-baca dia lah yang pada mana dia baca. Okey, buku ini penuh dengan perkara tersirat. Betul Prof buku ni penuh dengan perkara tersirat. Walaupun cerpen pendek-pendek tapi kena baca habis dan fahamkan apa yang telah tersirat tu Lepas tu seterusnya Encik Abdul Rahim Muhammad, kita keluarkan sedikit daripada Facebook tu. Kata baku pun menarik namanya. Nama betul, nama pun kita dah tertanya-tanya apa benda kata baku ni, cakap bahasa baku ke apa kan? Betul. Okey. Alright. Terima kasih kepada komen-komen. Selain itu, Siti Zaleha Samad menyatakan, okey, tahniah penyampaian yang tidak membosankan untuk mendengarnya. Seronok, tajuk pun menarik, kata baku. Betul Prof, tajuknya menarik, kata baku Prof. Bagus, terima kasih. Itu bukan idea saya, itu idea budak-budak muda dari Cilegon, Indonesia. Mereka yang fikirkan itu, ya. Bagus, ya. Okey, kita dah mungkin ada soalan daripada penonton. Boleh paparkan satu soalan. Saya rasa banyak soalan yang ada daripada penonton di live Perpustakaan UTM Kuala Lumpur. Okey, daripada Azia Syurudin Okey, ini kita punya ketua pustakawan ni. Okey. Puan Nur Azia Syarudin. Azia Syarudin, okey. Doktor adalah profesional dalam bidang kejuruteraan. Bagaimana dan bila minat menulis bahan bacaan sastera bermula? Begini. Saya telah menulis dalam bidang sastera sejak saya sekolah. Malah sebelum saya masuk sekolah, saya dah menulis untuk utusan kanak-kanak. So, saya memang minat bidang sastera. Dan selepas saya mengambil LCE, dulu LCE sekarang dia panggil apa Form 3 tu? LCE. PT3 sekarang ni. LCE, Lower Certificate of Education. Itu tingkatan 3. Selepas tingkatan 3, kita diminta mengambil sastera atau sains. Tapi oleh sebab saya pelajar yang bagus, saya dapat result yang bagus, saya dipaksa untuk masuk bidang sains. Sebab pada masa tu tidak ramai pelajar Melayu boleh mampu masuk bidang sains atau layak untuk masuk bidang sains. Saya seorang yang minat sastera. Tapi saya dimasukkan ke darjah ke tingkatan 3, ke tingkatan 4 dan 5 sains. Walau bagaimanapun, saya mengambil kursus kesusteraan Melayu untuk SPM saya. Jadi saya belajar juga mata pelajaran sastera sewaktu saya belajar sains dan saya mendapat keputusan yang bagus dalam peperiksaan SPM. Lalu saya masuk ke tingkatan 6. Di tingkatan 6 saya juga dipaksa untuk ambil sains. Kalau tidak, tak boleh masuk tingkatan 6. Dan saya masuk ke English College Johor Bahru, diminta memilih antara kelas matematik dengan kelas biologi. Tapi saya seorang yang minat biologi, so saya masuk kelas biologi. Dan saya buat kursus biologi, saya diambil oleh MARA dan diberi beasiswa untuk membuat mechanical engineering. Mechanical engineering ni tak kena mengena dengan biologi Tapi nak buat macam mana? Ayah saya kata pun ambil lah sebab MARA dah bagi beasiswa dan sebagainya. Lalu saya ambil diploma Mechanical Engineering dan selepas itu saya pergi ke University of Strathclyde di Glasgow untuk membuat kursus Mechanical Engineering. Percaya atau tidak, selepas 2 tahun saya mendapat ijazah pertama dalam bidang Mechanical Engineering. Saya jalan-jalan di universiti itu, saya ternampak satu iklan.
bahawa sebenarnya ada kursus yang tidak pernah kita dengar dinamai bioengineering. Saya seorang yang minat biologi, saya terperanjat dan saya terus kata aku mesti buat kursus ni, dan saya buat kursus PhD dalam bidang bioengineering begitu. Dan bioengineering, saya buat PhD dalam bioengineering, dan sambil itu saya menulis, dan baru saya tahu rupanya saya bukan seorang engineer tapi saya seorang sastra. Saya buat engineering supaya saya boleh menulis cerita, menulis puisi berdasarkan kacamata seorang saintis. Sewaktu Densman membaca buku saya Meja 17, ramai orang tak faham. Dia kata, oh, ini saya tak boleh faham sebab dia kata apa yang ditulis oleh Dr. Irwan adalah berdasarkan sains dan engineering, pandangan sains dan engineering. So saya rasa itu baguslah, satu contribution seorang engineer melihat dunia melalui kacamata seorang engineer. Seperti kita ada juga pada hari ini ramai doktor, saya sebut Dr. Fat Razi lah, saya kenal dia. Dia juga menulis cerpen dan sebagainya, tapi dari kacamata seorang doktor. Ini memperkayakan dunia sastra Melayu. Dan saya rasa cerita-cerita yang saya tulis kadang-kadang saya tulis itu memang berdasarkan ilmu sains yang ada pada saya, berdasarkan pengetahuan sains yang ada pada saya. Mungkin orang lain tak boleh tulis, tapi bila dituliskan dalam bidang sastra, dia menjadi karya sastra yang saya anggap unik. Bagus tak bagus tu tak tahu, tapi saya anggap unik. Kerana tidak ramai orang yang boleh menulis cerita-cerita yang berasaskan pandangan seorang saintis untuk disiarkan sebagai karya sastra. Saya minat sastra memang dari dulu, dan sehingga saya menjadi engineer, saya menjadi pensyarah, saya menjadi profesor dalam bidang biokejuruteraan, saya masih menulis dan saya gunakan ilmu kejuruteraan saya untuk menghasilkan karya-karya sastra yang unik, yang memang payahlah orang lain nak buat kan, sebab latarnya itu berbeza. Lebih kurang begitu. Okey, terima kasih Prof. Terima kasih Puan Nur Haliza di atas soalan. Okey, seterusnya. Banyak soalan ni Prof. Ya, okey. Siti Liana. Okey, Doktor, bagaimana aliran sastra akan terus kekal pada zaman sekarang? Apa masalah dia? Barangkali saudara Liana menganggap bahawa bidang sastra ini akan mati. Bidang sastra ini akan tidak lagi diminati orang begitu. Tapi kita kena ingat sekarang, dunia sekarang, orang sudah tidak lagi bercakap tentang sastra sains. Orang sudah tidak lagi bercakap tentang left brain, right brain. Orang sekarang menuju kepada whole brain thinking. Mereka mahu menghasilkan para profesional yang menggunakan kedua-dua otak, otak kiri dan otak kanan. Sebab itu negara-negara maju, misalnya Australia, sudah tidak ada lagi kelas sains dan kelas sastra untuk ijazah pertama. Banyak universiti yang telah tidak menghasilkan lagi sains dan sastra untuk ijazah pertama. Mereka menghasilkan orang yang belajar kedua-dua bidang, orang yang menggunakan otak kiri dan otak kanan, kerana dalam problem solving, apa yang penting? Apa yang penting ialah interaksi antara otak kiri dengan otak kanan supaya kita dapat menghasilkan solution yang baik terhadap masalah. So, kalau ada orang yang menganggap bidang sastra itu akan mati, saya rasa itu tidak betul dan kita tidak boleh benarkan. Saya rasa mulai sekarang orang telah mula menyerapkan whole brain thinking. Sekolah-sekolah yang bagus akan mengajarkan sastra dan sains sekaligus kepada pelajar-pelajar mereka. Dan universiti-universiti yang bagus juga telah mula menghasilkan graduan yang belajar kedua-duanya, sains dan sastra. Dan kalau saudara pergi ke Amerika, saudara boleh ambil degree dalam bidang kejuruteraan, tapi mereka paksa saudara ambil mata-mata pelajaran sastra untuk menggunakan kedua-dua otak saudara. So,
left brain thinker tak bagus, right brain thinker tak bagus. Kita mahu orang yang menggunakan kedua-dua otak supaya interaksi antara otak kiri dan otak kanan akan menghasilkan keputusan yang bagus. Begitu. Okey. Kita tak boleh nak sangkal lah sekarang ni sastra ke, sains ke, dua-dua sama penting. Dua-dua kena balance, Prof. Okey, jadi seterusnya saya baca soalan dulu Soalan banyak ni Prof. Kita susun satu-satu daripada Siti Zaliha Samad. Bagaimana Prof meluangkan masa menulis buku? Bagaimana Prof, saya gunakan masa saya untuk menulis buku. Kerja lain saya buat main-main aja. Lebih kurang begitu, lebih kurang begitu. Saya seorang pensyarah. Pensyarah barangkali tugasnya buat research, buat paper, pergi kelas, dan kita ambil masa untuk menulis buku. Dan ini tak tahulah saya kalau kerja lain, tapi kalau kerja pensyarah, saya rasa menulis itu salah satu tugas harian kita. Kita tulis itu, kita tulis ini, kita tulis ini. Saya bukan saja tulis buku sastra, saya juga tulis buku engineering. Saya juga tulis buku text engineering. Saya juga tulis artikel engineering. So, all the time we are writing. So, kita curi masa, kita tulis semualah. Kadang-kadang kita gunakan otak kiri lebih, tulis buku artikel engineering. Kadang-kadang kita guna otak kanan lebih, kita tulis puisi, kita tulis sastra. Begitulah. Bagaimana meluangkan masa? Banyak masa, ada banyak masa rasanya. Saya tidur pukul 2 pagi, bangun 6 pagi, okeylah. Boleh jugalah buat menulis sana sini, sana sini ya. Ya, dia mungkin bersama dengan minat juga Prof. Betul. Kena ada minat dia, betul. Okey, alright. Soalan seterusnya dia soalan masuk bertalu-talu Prof. Saya bacakan dulu Prof. Okay. Daripada Bahiyah Yaakob. Ini pun daripada kita punya ketua bahagian di Perpustakaan UTM Johor Bahru. Apa pandangan Prof terhadap suasana industri pembukuan yang meriah dengan penulis suara terbit? Ya, adakah ia memberi kesan kepada kualiti penulisan? Okey, saya rasa penulis tidak ada pilihan. Kalau kita nak mengharapkan buku kita diterbitkan oleh syarikat-syarikat yang besar, sangat lambat. Kalau kita minta misalnya buku cerpen kita diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, mungkin lambat. Suara terbit atau menerbitkan sendiri, ini satu aktiviti yang bagus. Dan ini satu aktiviti yang membanyakkan penerbitan. Asalkan kita ambil tindakan-tindakan yang mengesabah. Misalnya, karya yang hendak kita terbitkan, kita bagi untuk dinilai oleh orang-orang yang sesuai. Misalnya, sewaktu saya menerbitkan buku Kata Baku ni, kita hantar untuk resensinya ditulis oleh seorang penulis terkenal di Indonesia, Yo Sugianto. Saya bayar dia banyak duit untuk membaca buku ini, dan dia akan mencadang di mana perlu diperbaiki, di mana cerpen mana yang perlu ditolak dan sebagainya. Asalkan langkah yang kita buat adalah betul, itu tidak masalah. Kalau saya ada buku dan saya telah siapkan buku itu dan saya nak terbitkan buku itu, saya pasti saya akan antarkan buku itu kepada seorang yang bagus pengalamannya dalam bidang yang berkenaan. Kalau puisi lah, kalau cerpen lah, untuk mendapat feedback, untuk mendapat idea kedua, second thought tentang produk itu. Saya gunakan penulis-penulis terkenal seperti Lim Swee Tin untuk membaca karya-karya saya dan sebagainya. Jadi ini perlu dilakukan. Jangan kita tulis terus terbit. Kalau kita penerbit pun, jangan kita terima karya dan terus terbit. Mesti dinilai oleh orang-orang yang dipercayai dan mempunyai pengalaman yang betul dalam bidang yang berkenaan, dan tak ada masalah. Itu. Okey. Baik. Harap menjawab kepada Bahiyah, Puan Bahiyah. Okey, seterusnya, soalan seterusnya. Okey. Okey, daripada Siti Nurlila Isnin. Okey, Prof.
betul ke betul ke orang kidal berfikir guna otak kanan dan sebaliknya? Betul. Betul. Itu dari segi biologi ya. Saya aja belajar bioengineering, saya betul lah. Sebab otak kanan kita mengawal bahagian kiri jasad kita. Otak kiri kita mengawal bahagian kanan badan kita. Jadi orang yang kidal, dia kata apa? Guna otak kanan lebih ya. Dia guna otak kanan lebih. Orang yang kidal, maknanya otak kanan dia lebih beroperasi daripada otak kiri. Maknanya dia seorang yang lebih kreatif. Lebih kreatif ya, daripada orang yang tidak kidal. Jadi otak kanan dia lebih power, otak kiri dia kurang. Cuma dalam dunia sekarang kita tidak mau itu berlaku. Kita mau balancekan antara otak kanan dengan otak kiri ya. Kita mau interaksi yang bagus antara otak kanan dengan otak kiri, dan itu kita perlu kursus yang tertentu. Agaknya universiti perlu ajar sekarang. Dia ada kursus yang dinamakan whole brain thinking. Kalau saudara pergi YouTube, ada kursus-kursus whole brain thinking. Jadi kalau saudara kidal, otak kanan saudara sangat kuat, macam mana saudara nak otak kiri contribute kepada pemikiran saudara dalam menyelesaikan masalah. Begitu juga sebaliknya. So, kedua-dua otak perlu digunakan sebab otak kanan kreatif, otak kiri dia lebih numerical. So, kita gabungkan dua-dua. Itu yang penting. Tapi yang saudara kata betul. Orang kidal itu otak kanannya lebih kuat daripada otak kiri. Ya. Okay. Alright. Soalan seterusnya ada? Okay, ada daripada Nana. Nana apa nak sebut ni? Nano Atzano. Nano Atzano. Okey, bagaimana pula pada pandangan Prof berkenaan gaya bahasa antara di Malaysia dan dari Indonesia? Gaya bahasa tidak ada masalah antara Malaysia dan Indonesia. Isunya hanya istilah-istilah yang digunakan. Sebab ada perkataan yang di Malaysia maknanya lain di Indonesia. Perkataan yang sama digunakan di Indonesia lain maknanya di Malaysia. Misalnya percuma. Percuma bagi kita apa? Free kan? Free. Tapi di Indonesia percuma itu sia-sia. Gratis itu free. Tapi kalau dia kata percuma itu sia-sia. Tapi begitu juga di Malaysia pun ada. Engkau buat ni percuma aja, sia-sia aja. So, asalkan kita faham dua-dua perkataan apa yang mereka maksudkan, itu tidak ada masalah bagi saya. Sebab itu saya, kalau tanya saya, sepatutnya kita terima saja bahasa Indonesia. Sebab bahasa Indonesia dia ada 300,000 penutur. Bahasa Melayu kita hanya 30,000. So bagi saya bagus kalau kita terima bahasa Indonesia. Banyak istilah-istilah Indonesia yang telah kita mula pakai ya pada hari ini, itu bagus. Kita satukan bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia tu. Apa yang kita perlu patut hargai ya. Orang Indonesia, bahasa Indonesia itu bahasa Melayu, bukan bahasa mereka. Bahasa Indonesia itu diambil daripada Hamka, daripada Sumatera Utara kan. Sedangkan orang ramai yang di Pulau Jawa tu mereka bercakap Jawa. Mereka tidak bercakap bahasa Indonesia dalam kehidupan harian mereka. Tetapi mereka menerima bahasa Melayu itu sebagai bahasa Indonesia. Dan tidak ada sebab kerana kita tak boleh terima samakan bahasa kita dengan bahasa Indonesia. Kalau saya pergi ke Medan misalnya. Medan itu penuh orang Melayu. Cuma bahasa mereka, cara mereka sebut perkataan berbeza sedikit. So, tidak ada masalah. Dan saya tengok ramai juga pembaca-pembaca buku Melayu di Malaysia. Mereka sangat minat membaca buku Indonesia. Dan setelah mereka membaca buku Indonesia beberapa ketika, sudah tidak ada masalah lagi. Bahasa Indonesia memang tidak ada masalah pada kita. Cuma kita perlu faham beberapa istilah yang berbeza. Dan itu pun tidak banyak. So, kita patut mula terima beberapa perkataan Indonesia sepatutnya yang kita jarang guna pada hari ini ya. Saya rasa penyatuan bahasa Malaysia dan Indonesia adalah satu tindakan yang sangat bagus yang patut kita usahakan. Ya. Okey. Hampir sejam ya Prof kita bersiaran.
Saya bagi lagi mungkin dua lagi soalan ada. Satu soalan dan boleh kita, alright, ada soalan ni daripada Ridwan Rashid. Okey, di manakah kami boleh mendapatkan buku-buku? Salah satunya yang saya kata. Ini Prof sumbang untuk ni. Okey, teruskan Prof. Isunya kami tidak jual buku di kedai-kedai sebab sekarang kedai mengambil 60% komisen. Kebanyakan kedai ambil 60% komisen dan kita tak mampulah nak jual dengan harga yang begitu mahal. Jadi kami jual secara online. So saudara pergilah pasaria.com, pasaria.blog. Di situ ada jual macam-macam termasuk buku-buku kami. pasaria.blog. Kami ada jual buku. Semua buku-buku yang kami terbitkan kami ada jual di situ. Pasaria.blog. Pasaria. Kita cipta istilah baru. Pasaria.blog. Pasaria.blog. Okey, sekiranya ingin mendapatkan buku-buku cerpen tersebut, boleh terus ke pasaria.blog. Okey. Kalau tak ada duit kami bagi percuma. Kalau ada duit bayar. Alright, baik Prof. Ada lagi soalan ke? Ya. Okey, dah. Alright. Rasanya dia mungkin ada lagi soalan-soalan tu tapi tak apa. Mungkin boleh kita dah hampir ke penutup Prof. Mungkin boleh ada kata-kata terakhir daripada Prof kepada yang menonton ataupun ada yang nak bertanya soalan lagi ke lepas ni, dekat mana kita boleh hubungi Prof? Bagi semua penonton saya ucapkan terima kasih. Saya ingat nak cerita 16 cerpen lagi ni, tak ada masa So cerpen-cerpen dalam buku ni sangat menarik. Bolehlah dapatkan dan baca sendiri. Salah satu cerpen yang saya buat, cerpen saya kedua bertajuk salah satu cerpen ini cerita Pinang. Ini juga menceritakan apa yang berlaku pada zaman ini. Kita ada masalah sexual orientation di kalangan anak-anak muda dan kita cuba hurai masalah itu dengan melihat apa yang masalah mereka hadapi. Dan banyak cerita-cerita yang ditulis oleh penulis-penulis kita ini sangat bagus. So bolehlah dapatkan cerpen buku ini. Dan kami juga telah menerbitkan satu lagi buku cerpen yang bertajuk Tulah. Tahu apa tulah? Tulah, bahasa Indonesia pun tulah, bahasa Melayu pun ada perkataan tulah. Dan ini kita panggil volume 2, cerpen volume 2. So kami dah menghasilkan 2 volume cerpen dan 7 volume puisi di bawah Gatsa Enterprise. InsyaAllah pada tahun 2021 ni kami akan teruskan usaha kami dan saudara boleh hubungi saya di Facebook. Paling senang di Facebook, Irwan Abu Bakar. Okay. Alright. Baik, Prof. Okay. So, jadinya dah hampir sejam kita bersiaran, Prof. Ini mungkin kita dah sampai ke penghujungnya. Okay. Prof ada nak kata apa atau kongsi apa-apa lagi ke sebelum kami menutup program pada petang ini? Saya ucapkan terima kasih pada Perpustakaan UTM yang sudi menerima buku saya dan sudi menjemput saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua penonton dan jangan segan-segan boleh hubungi saya di Facebook Irwan Abu Bakar. Apa nak tanya boleh tanya. Saya selalu menulis status di situ. Bolehlah tanya apa nak tanya. Okey. Okay. Boleh terus ke Facebook Prof kan? Yeah. Okay, alright. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Prof kerana sudi berkongsi buku yang kedua dengan memegang title sebagai alumni kita. Yes, sudi berkongsi buku berkenaan dengan sebelum ni Meja 17 dan hari ini Kata Baku. Okay, sangat memberi informasi yang menarik kepada penonton-penonton. Soalan-soalan pun banyak daripada penonton. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton pada petang ini yang setia menunggu daripada mula program sehingga ke akhir. Okay, jadi
terima kasih banyak diucapkan kepada semua. Okey, terima kasih juga kepada tim-tim di belakang tabir, ya, di belakang tabir menjayakan program ini. Diharap ilmu yang disampaikan dan dikongsi mendapat manfaat bersama. Okey, insya-Allah semoga kita bertemu lagi di program akan datang. Okey, terima kasih sekali lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.